أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani orang-orang yang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasara serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lamaran-lamaran yang suci. Terkandung di dalamnya pengajaran-pengajaran dan hukum-hukum yang benar. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak diberi kitab Taurat dan Injil itu. Yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah malaikat setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Surah ini termasuk dalam surah Madaniyah. Surah yang diturunkan Al-Madinatul Munawwarah setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan berkumpulnya masyarakat majmuk, masyarakat berbilang agama dan kaum. Di Madinah itu ada orang-orang ahli kitab, khususnya orang Yahudi, dan selepasnya orang Kristian. Mereka adalah ahli kitab kerana mereka berpegang dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan di sana ada orang-orang musyrikin Arab yang masih menyembah berhala. Bila Islam berkuasa, Islam mengajak manusia kepada Islam dengan tidak ada paksaan. Tak dipaksa masuk Islam. Siapa yang nak masuk Islam, sila. Maka ramai ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam. Yang masuk Islam ini, ada yang masuk Islam sungguh-sungguh, ada yang masuk Islam munafik, berpura-pura. Yang masuk Islam sungguh-sungguh ni pula, ada yang baik, mengerjakan amal yang soleh. Ada yang sederhana dan ada yang mengerjakan maksiat, tapi tetap Islam. Tetap Islam, mereka orang Islam. No, macam mana buat maksiat? Percaya ke Islam. Dia baca dalam hadis, ada kena kerak tangan, kena rejam, kena sebab. Islam. Mereka Islam. Di sana ada orang pelawak Islamnya. Nampak molek tapi hati dia tak percaya. Dia benar akan duduk di Madinah, diizinkan. Dan di sana ada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang sanggup bernaung di bawah kerajaan Islam. Mereka tahu berkenaan dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak tengok dulu. Ada di antara mereka yang rela duduk di bawah hukum-hukum Islam, tak masuk Islam. Dan ada yang akhirnya masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya. Ada yang tak masuk Islam sampai mati, duduk di bawah kerajaan Islam. Ada di antara mereka yang lari,
khianat pada perjanjian. Ada yang bermusuh sejak awal-awal lagi. Walaupun demikian, mereka dibenarkan duduk di dalam kerajaan Islam. Termasuk juga orang-orang musyrikin. Ada kalangan orang musyrikin ni, dia musyrikin, sembah berhala. Tapi pergaulan dia tak kerah, tak kasar. Dibenarkan. Duduk bergaul. Dalam keadaan ini Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Surah-surah yang disebut dengan Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah. Menerangkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Bayyinah ini menerangkan kedudukan ahli kitab, orang Yahudi dan Kristian secara khusus, masyarakat yang bertemu dengan Nabi di Madinah. Sebelumnya orang-orang musyrikin di Mekah yang berlawan. Maka surah ini menerangkan wajib keikhlasan beribadat kepada Allah Ta'ala, yang termasuk dalam ajaran ahli kitab, diajar oleh Rasul-Rasul mereka. Menerangkan adanya hari akhirat, ada dalam kitab mereka. Mudah-mudahan mereka dengar dan mereka masuk Islam, dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Inilah keterangan dalam surah ini. Disebut dalam hadis, Nabi SAW menyuruh sahabat dia Ubay bin Ka'ab membaca, mari depan dia, dan Nabi baca. Tuhan, Nabi kata, Ubay, Tuhan suruh aku baca surah Bayyinah di hadapanmu. Ubay kata, dia sebut nama saya. Tuhan sebut nama saya. Nabi kata, dia menangis Ubay. Kerana ilmunya diiktiraf oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ubay bin Ka'ab ialah sahabat yang alim. Dan Sayyidina Umar suruh jadi imam sembahyang tarawih. Pada masa mulanya disunnahkan sembahyang tarawih secara berjamaah 20 rakaat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab. Surah ini dimulakan dengan menyebut golongan ahli kitab dan kedudukan mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterus menyatakan wajib ikhlas beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ajaran Rasul-Rasul semuanya. Semua Rasul-Rasul mengajak ikhlas pada Allah Ta'ala. Islam menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Semua Rasul-Rasul begitu. Maka Muhammad SAW membawa ajaran Rasul-Rasul ini. Akhirnya memberi amaran kepada mereka yang melawan masuk neraka, dan memberi janji kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dengan syurga. Firman Allah Ta'ala, lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Kristian dan orang-orang musyrikin itu sampai ke puncak keterangan yang sebenarnya setelah mereka dalam keadaan kafir, sama ada musyrikin atau ahli kitab, sehingga datang kepada mereka keterangan, iaitulah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedatangan Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Semua Rasul-Rasul menyebut kisah akan zahir Nabi akhir zaman. Bahkan dalam kitab-kitab agama yang bukan Yahudi dan Kristian, dalam kitab Wida, agama Hindu, dalam kitab Buddha, dalam kitab agama Majusi, mereka yang mengkaji agama-agama ni mengisahkan bahawa kitab-kitab agama menyebut akan zahir pemimpin di akhir zaman. Ada menyebut Rasul dan ada menyebut perkataan yang lain. Bahkan Allah Ta'ala mendedahkan kepada ahli-ahli nujum
yang dipuja oleh orang-orang musyrikin. Kita akan baca dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana Raja Arab bermimpi, panggil ahli nujum. Ini berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum kelahiran Nabi SAW, syaitan-syaitan boleh mencuri rahsia langit. Bila Nabi zahir, rahsia langit ditutup. Itu antara besar, tanda besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di mana berita kelahiran ini diketahui oleh Yahudi dan Kristian. Diketahui oleh orang-orang musyrikin. Bila Nabi dilahirkan ke dunia, berhijrah ke Madinah, berkumpul semuanya masyarakat majmuk ini. Yahudi, Kristian dan orang musyrikin. Siapa di situ ternyata kepada mereka keterangan. Apa yang telah diberitahu kepada mereka menjadi kenyataan. Rasulun minallah, Rasul daripada Allah Ta'ala. Yang ini Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala, bukan dilantik oleh manusia. Bukan dilantik oleh diri dia sendiri. Ada orang buat ibadat betapa supaya Tuhan lantik dia jadi Rasul. Tak boleh. Rasul ni bukan lantik sendiri, Allah Ta'ala yang lantik. Tuhan yang tahu nak lantik siapa dia jadi Rasul. Dan Allah Ta'ala telah menentukan Rasul ditamatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Selepasnya berlaku kiamat. Tak ada lah Rasul lepas Muhammad. Lepas ni berlaku kiamat. Ini dinyatakan dalam kitab-kitab zaman dulu. Kalau ada orang ngaku jadi Rasul atau pelawak lah tu. Pelawak, orang ikut dia bodoh. Orang tak mengaji. Orang mengaji pun secara mendalam tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Dilantik oleh Allah Ta'ala. Yatlu suhufan mutahharah. Membaca kitab yang suci bersih. Iaitulah Al-Quranul Karim. Dalam keadaan Rasul itu buta huruf. Tidak tahu membaca dan menulis. Ini menakjubkan. Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad SAW di bumi Mekah melalui perintah kepada Nabi Ibrahim AS, menghantarkan puteranya Ismail di bumi Mekah, wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman kerana tidak ada air. Binatang tak sanggup hidup di situ, pohon kayu tak tumbuh di situ, orang tak pergi di situ. Di situlah dihantar Ismail oleh ayahnya Ibrahim. Dia letakkan di situ. Allah Ta'ala adakan air Zam-Zam, air yang berkat di situ untuk minuman. Yang lain tak ada. Allah Ta'ala jadikan hati manusia cenderung di situ. Mereka berhimpun di situ. Allah Ta'ala suruh Ibrahim mendirikan Kaabah dengan Ismail. Manusia nak pergi di situ. Semuanya kenal Nabi Ibrahim AS. Orang Yahudi kenal Nabi Ibrahim, orang Kristian kenal Nabi Ibrahim, orang musyrikin kenal Nabi Ibrahim. Termasuk orang Hindu kenal Nabi Ibrahim. Orang Hindu sebut Brahma. Tapi dia letak Ibrahim ni salah satu Tuhan, pelawak tu. Kufur. Salah. Ibrahim adalah Rasul, bukannya Tuhan. Mereka percaya. Menyebabkan orang musyrikin juga pergi di situ. Mekah menjadi tarikan penduduk dunia. Penduduknya nak bertanam tak boleh. Air tak ada. Menyebabkan mereka berniaga rihlat asy-syita'i was-saif. Perjalanan waktu musim sejuk dan musim panas. Lapar kena saya makan di luar. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Cari makan. Berulang-alik. Sayang nak tinggal di Mekah. Allah Ta'ala hidupkan Mekah dengan perniagaan. Dengan perniagaan. Rezeki datang di situ dengan perniagaan, bukan dengan tanaman, pertanian, dengan industri. Tidak. Diatur oleh Allah Ta'ala. Di situ tidak ada orang minat untuk pergi nak mengaji pada awalnya. Penduduknya jahil, buta huruf. Dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan buta huruf.
dilahirkan dengan luar biasa cerdik, bijak. Sebaik saja ayat-ayat dibaca oleh malaikat Jibril, terus ingat. Tak payah ulang, terus ingat. Ini mukjizat. Quran yang diturunkan itu daripada Allah. Dibacanya bila Nabi pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, Allah Ta'ala menurunkan surah-surah Madaniyah. Di antaranya surah Yusuf, surah Ibrahim, surah cerita Nabi-Nabi zaman dahulu. Di mana Muhammad belajar? Di Mekah tak ada guru, tak ada apa. Orang Yahudi dengar cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi lain. Tak ada kitab di Mekah itu. Ini keterangan daripada Allah sungguh-sungguh. Dan diturunkan hukum hakam dan hukum syariat yang adil kepada manusia, yang sangat menakjubkan, menyebabkan mereka yang ikhlas dengan ilmunya masuk Islam. Kitab daripada Allah yang suci, yang bersih, suhufan mutahharah. Kitab yang suci, yang bersih. Bersih kitab itu, tidak ada keburukan di dalamnya, tidak ada bohong di dalamnya. Semuanya benar. Kalau ada orang dia buat kajian sains pada hari ini, dia tengok, baca ayat Quran, cerita tentang langit, tentang bintang, tentang matahari, dia buat kajian, tak betul dengan apa yang Quran kata. Quran betul, dia salah. Quran betul, dia salah. Hari ini ternyata melalui alat-alat yang moden, dengan alat-alat yang canggih, pandangan-pandangan ahli sains yang bercanggah dengan Quran di zaman dulu, terbukti Quran yang betul. Menyebabkan ahli-ahli pada ada yang masuk Islam. Kerana Quran membetulkan pandangan yang salah tentang sains. Sama ada sains angkasa lepas, sains pertanian, sains kejadian manusia, kejadian bumi dan lain-lain. Quran membetulkan. Termasuklah undang-undang dan hukum. Manusia buat undang-undang macam-macam, kes bunuh, apa-apa kes pun buat undang-undang. Tak boleh selesai masalah malaikat dengan Quran. Quran adalah suhufan mutahharah, kitab-kitab yang suci, yang bersih, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhan. Dan rasul yang menerimanya pula benar, amanah, tidak pernah bohong. Diketahui oleh penduduk-penduduk Mekah yang hidup sezaman dengannya, tak pernah bohong, cerdik, bijak, tidak bohong, akhlaknya mulia, tidak pernah melakukan maksiat. Kalau orang tak ikut juga jahat, sangat jahat dan sesat. Bersihnya Quran ini, Quran tu bersih, Nabi yang menerima juga bersih. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya kitab-kitab yang betul, iaitulah hukum-hukum yang betul, hukum-hukum yang benar, yang tidak ada salah sedikit pun di dalam Quran itu. Halal dan haram. Quran mengatakan daging babi haram. Sains zaman ni buat kajian, dalam daging babi itu banyak penyakit-penyakitnya. Tak boleh diobat dengan obat apapun. Quran mengatakan arak haram kerana memabukkan, mendatangkan penyakit. Termasuklah semua yang memabukkan, menghilangkan akal, merosakkan diri manusia, dadah, candu, ganja, apa saja, diharamkan oleh Islam. Betul. Berzina adalah haram. Kahwin disuruh. Yang berzina penyakit. Yang kahwin tak ada penyakit. Menakjubkan. Tutup aurat adalah wajib untuk menjaga maruah manusia. Membuka aurat haram, merosakkan diri manusia sendiri. Ada orang tebal nak lawan juga Quran. Lawanlah, boleh sakit kamu. Munya boleh sakit kalau lawan Quran ini. Quran tak ada apa-apa. Ini ialah kutubun qayyimah, hukum-hukum yang betul, yang nyata, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul yang menerimanya, rasul yang dilantik oleh Allah Taala, bukan dilantik oleh orang. Nabi ni bukan macam wakil rakyat, bukan macam Tok Mulu, bukan macam Perdana Menteri, bukan macam raja, bukan macam presiden.
Dilantik oleh sesama manusia. Rasul dan Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan yang lantik. Jangan buat main-main. Apalagi Rasul akhir zaman untuk seluruh manusia. Yang peliknya, Rasul akhir zaman dilantik di zaman tidak ada lagi alat-alat yang moden seperti hari ini. Rasul-Rasul zaman dahulu diutuskan oleh Allah untuk kaum dia saja. Untuk zaman dia saja. Ataupun Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh manusia. Dia bawa kitab Quran, mukjizat ilmu, semua ilmu. Hari ini kita menyaksikan Allah Ta'ala beri ilmu sedikit saja pada manusia. Manusia boleh mereka alat-alat nak pergi ke mana cepat saja dalam masa satu hari. Manusia boleh menerima maklumat dengan telefon, wireless, internet, apa saja. Seluruh dunia maklumat dalam masa beberapa saat sampai. Maka cukup bagi akhir zaman seorang Rasul dan satu kitab Al-Quranul Karim daripada Allah Ta'ala. Ini kehebatan Al-Quranul Karim, kehebatan Islam yang kita kena sedar. Apa yang menakjubkan kita, Nabi sebut, inna hadzal amra yablughu ma balagha al-lailu wan nahar. Sesungguhnya urusan ini akan sapa di mana sapa siang dan malam. Akan sapa Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Sama ada di rumah batu ataupun rumah yang dibuat daripada bulu binatang. Disampaikan oleh orang yang baik dan oleh orang yang jahat. Islam dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada di kawasan bandar, kawasan pedalaman. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan tak tahu dalam hutang ada orang. Ada yang Allah Ta'ala kecualikan. Dan Islam boleh sapa. Sama ada orang baik yang menyampaikannya atau orang yang jahat menyampaikannya. Kadang-kadang Islam disampaikan oleh orang yang baik. Kadang-kadang orang baik nakut habis orang jahat sapa Islam pula. Berlaku demikian. Ini mukjizat Nabi. Dan kita melihat Islam berkembang di seluruh pelosok dunia hari ini. Selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah tahun 1924. Setelah kuasa besar Islam tak ada, negeri-negeri Islam dijajah. Kuasa-kuasa penjajah memecahkan negeri Islam. Sebahagiannya ditakluk oleh British, sebahagiannya Perancis, kemudiannya Itali, Jerman, Rusia, China, ditakluknya Belanda. Dipecah-pecahkan negeri Islam. Dirosakkan pula orang Islam. Dipenuhkan orang Islam. Dirosakkan pendidikan Islam. Tapi agama Islam tak mati. Tak mati agama Islam. Ini betul cahaya Allah Ta'ala. Sebagaimana mereka tidak boleh menutup suih matahari dan bulan. Ada siapa boleh tutup suih matahari dan bulan? Tak boleh. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Maka Islam juga kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala. Maka selamatlah mereka yang sama dengan Islam dan celakalah mereka yang tak ikut Islam. Wallahu a'lam.